Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ni. Macam yang aku dah janji dekat posting Facebook, dekat Instagram, dekat status WhatsApp dulu, hari ni aku nak kongsi apa sebenarnya yang terjadi dekat aku selepas terlibat dengan kemalangan jalan raya pada 14 Januari yang lepas. Sebelum aku proceed dengan cerita, aku rasa better lah, lebih baik kalau aku perkenalkan diri aku secara ringkas. Sebab aku tahu mungkin ada yang tengah tengok video ni, dia tak kenal aku. Nama aku Muhammad Danish bin Azham. Boleh panggil Danish, boleh panggil Dan, boleh panggil Nish, ikutlah nak panggil apa. Tahun ni aku umur 25 tahun. Aku lahir dekat Hospital Seri Manjung Perak. IC aku 08 lah. Tapi masa aku umur 5 tahun, aku dengan family pindah dekat tempat sekarang yang kami duduk ni, dekat area Lunas, Kedah. Sebab abah dengan mama waktu tu sambung belajar dekat USM dengan UUM. Walaupun mereka dua ambil PJJ, pengajian jarak jauh, tapi at least mudah sikit lah urusan pergi balik kampus. Sebab tak jauh sangat lah kalau nak compare dengan dekat Perak sebelum ni. Aku sendiri pun ada degree, aku habis belajar degree dalam computer science dengan kebujian perkomputeran multimedia. So aku bukanlah nak bangga diri ke apa ke, tapi aku just nak share dengan orang dekat luar sana. Sebab aku tahu ada antara orang luar yang mungkin akan bagi satu persepsi bila tengok someone tu post video kat YouTube, dekat TikTok, kat Facebook, buat konten tu, buat konten ni, mesti kadang-kadang terlintas dekat fikiran mereka yang kata dia ni mesti belajar tak tinggi. Sebab itulah tak bekerja, kerja buat YouTube je, buat video. Tak. Aku tak sukalah persepsi macam tu. So kita jangan nak nilai orang tu dengan apa yang kita pandang. Kita tak tahu apa yang dia dah lalui semua kan. So satu lagi, kenapa aku mention tadi aku belajar apa, sebab kisah yang aku nak cerita hari ni, dia ada kaitan sebenarnya dengan apa yang aku belajar. So 14 Januari, The Untold Story, Aku, Kemalangan dan Amnesia. Okay, tu tajuk video ni, series ni, yang mana mungkin akan ada beberapa part episod, aku tak tahu yang tu, yang mana aku akan pecah lah kepada beberapa bahagian. Aku tahu sebelum ni aku dah kongsi dekat Facebook gambaran ataupun cerita ringkas tentang overall apa yang berlaku dekat IG, dekat WhatsApp. Tak semua faham dan betul-betul baca. Sebab lepas aku post tu, ada yang still tanya lagi aku soalan yang mana jawapan tu sebenarnya dah ada dah dalam posting aku tu. So mungkin ada yang tak baca habis ataupun just baca macam tu kan. Tapi tak apa, aku faham. Sebab kita tak melalui fasa ataupun peristiwa tu, so kita susah lah nak betul-betul jelas. Siapa yang kenal aku daripada first dulu aku suka bercerita, kongsi cerita penulisan, cerita seram lah dulu aku share, start daripada 2016. Sekali lagi aku nak tegaskan dekat sini, aku tak paksa orang untuk taksub dengan ceritaku. Setiap orang diuji dengan ujian yang tersendiri. Ujian kita sebagai manusia, sebagai hamba ni lain-lain. Bahkan nanti akan ada part yang mungkin akan mengganggu fikiran penonton dan menimbulkan rasa tidak logik untuk sebahagian apa yang aku cerita. Demi Allah, aku pun sebenarnya fikir macam tu juga. Ada beberapa yang aku fikir tak logik waktu aku dalam fasa pemulihan ataupun waktu aku, waktu kejadian tu lah. Yang tu tak apa, nanti aku akan cerita benda tu. Cuma kita lah sebagai Muslim, sebagai beragama Islam, selain kita pegang dengan rukun Islam, kita juga pegang dengan rukun iman, especially yang nombor 6. So dalam dunia ni actually tak ada apa yang mustahil lah. Kalau orang kata akan jadi. So aku rasa dah boleh lah kalau aku nak start perkongsian aku sekarang. Sorry intro
terpanjang pula. 14 Januari 2023, aku dalam perjalanan ke Sepang dari rumah dekat Kulim, Kedah dengan menaiki motosikal. Tujuan aku nak pergi sana sebab aku nak pergi rumah sewa aku dengan kawan-kawan tinggal kat sana. 14 hari bulan tu hari Sabtu, dan sepatutnya 2 hari lepas tu 16 hari bulan 1 hari Isnin, aku kena lapor diri dekat KLIA 2 ataupun sekarang tak silap aku dah tukar nama sebagai Terminal 2 sebagai ejen kargo bawah GTR, Ground Team Red, anak syarikat AirAsia. Aku faham bila dah sampai sini je, walaupun baru sampai sini aku cerita, akan ada orang mula persoalkan lah, kenapa naik motor pergi sana, belajar computer science, multimedia, tapi kenapa pilih kerja sebagai ejen kargo. So tenang guys, aku ada alasan tersendiri, dan ini adalah pilihan aku, bukan paksaan siapa-siapa. Menjawab kepada persoalan pertama, kenapa naik motor pergi sana? For your information, kenapa aku pilih untuk naik motor pergi sana, sebab aku sendiri dah Google, dah buat research sikit tentang harga, macam mana nak post motor pergi ke sana apa semua kan. Dan bagi aku lah, selepas aku buat tengok-tengok harga tu, bagi aku ratusan ringgit yang akan dibayar tu mungkin aku boleh cut off, aku boleh jimat kalau ride sendiri. Lagipun ini bukanlah kali pertama aku ride daripada Kedah ke belah sana, ke tengah selatan tanah air, guna motor yang aku bawa. Sebelum ni waktu aku training dekat Negeri Sembilan pun, ya, aku bawa motor sendiri daripada sini. Oh ya, motor aku sebenarnya tak adalah motor CC besar, CC kecil je, Honda Wave Alpha 110. Tak percaya, bodoh ya. So memang tak laju mana, dan aku sendiri pun bukanlah sejenis orang yang sukakan ataupun sejenis rider yang sukakan kelajuan lah. Ride santai, yes, itu aku. Laju-laju ni aku tak ni sangat. Dan ikut berat badan aku waktu tu, walaupun dekat speedometer motor tu dia ada tulis maksimum 120 kan, kat 110 120, tapi maksimum speed yang aku boleh bawa waktu tu, waktu berat badan aku waktu tu kejadian tu, dalam 95 km per jam. Bila aku jawab macam ni, mesti akan ada orang cakap lah, itulah tak nak keluar duit sangat kan dah accident, biarlah mahal asal selamat. Ya, aku sokong dan aku terima pendapat masing-masing. Cuma aku nak tanya balik, yakin ke kalau motor tu aku post dan aku naik bas atau naik dengan parents, hantar sampai sana, aku selamat? Kita tak tahu kan apa nak jadi kat depan, sebab benda bukan dalam kita punya orang kata apa, kita punya perancangan lah naik accident semua tu. So yes, betul, kita mungkin boleh ambil langkah berjaga-jaga sebelum tragedi, tapi kalau benda dah nak jadi, kita tak boleh elak atau tangguh benda tu, sebab semua tu dah ditetapkan. Persoalan kedua tadi, belajar computer science, multimedia, tapi kerja ejen kargo. Kenapa? Ejen kargo dekat ni lah, bawah sektor aviation penerbangan. Kenapa kerja kat situ? Aku sebenarnya taklah terasa dengan soalan ni, sebab ramai sebenarnya yang tanya juga aku dulu waktu aku tengah ambil CJ profesional untuk lompat ke bidang ni. Macam aku cakap, semua ni rezeki. Bukan aku tak mohon kerja dalam bidang yang aku belajar. Aku mohon, aku ada pergi interview apa semua. Cuma itulah orang kata, tunggu punya tunggu, hantar email apa semua, hantar call apa semua, dia panggilan tu, interview ataupun dengan pengumuman tu aku tak dapat. So daripada situ lah, aku just assume yang bukan rezeki aku untuk kerja dekat yang apa aku minta tu. And dari situ juga aku macam fikirlah, why not kalau aku cuba untuk apply bidang lain, manalah tahu kena dan sangkut. And Alhamdulillah, pengorbanan aku tu ataupun usaha aku tu tak sia-sia. Aku dapat untuk secure tempat aku dekat cargo agent bawah GTR. Aku ingat lagi waktu interview lah untuk cargo agent tu kan, pegawai tu ada tanya lah, dia tanya aku, based on your qualification,
do you want me to use my power to promote you to the IT department? Sebab dia kata, sayang lah aku ni lulusan IT kan, kenapa nak ubah semua. Dia kesian kat aku. Dan aku jawab, if possible, please. But honestly, I want to move on for a while, and that's why I'm here today. And if I can be accepted there, I'm willing to work here for a year to get an experience and getting to know how does this company work. Walaupun ni bukan dirasmi, tapi pegawai tu angguk lah, tanda faham. Dan dia pun lepas tu dia cakap yang dia setuju dengan aku punya panggil apa? Aku punya hujah, aku punya pendapat yang yalah aku daripada bidang IT tiba-tiba nak lompat ke bidang penerbangan aviation ni. So dia perlukan some knowledge dulu lah, untuk faham dulu environment, barulah diserap ni. Walaupun ya IT, walaupun nanti kalau dia offer ke IT tu aku faham benda yang sama je, cuma kita IT tapi duduk dekat bawah aviation punya environment, dia lain benda tu. So macam tu lah macam mana aku boleh pergi interview dan dapat job tu. Berbalik kepada perkongsian awal tadi, aku ride motor dari Sepang tu seorang-seorang. Cuma dekat belakang aku, kereta belakang adalah parents aku, kereta kat belakang, yang mana dia bawa barang-barang aku. Adalah beg baju, beg semualah, semua barang-barang aku. Akhirnya dekat aku memang tak ada apa. Aku just ada satu sling bag je. Dalam tu aku ada dompet aku, macam tu je. So waktu kejadian tu pukul 9 pagi, kami bergerak daripada rumah, daripada sini, daripada Lunas, daripada Kedah, pukul 9 pagi macam tu. So masuk ikut tol Bandar Baru, dan singgah sekejap lah dekat R&R Gunung Semanggul. Dekat situ aku suka nasi lemak dia. Aku bukan nak promote lah nasi lemak dia ke apa, tapi aku suka lah sama nasi lemak, just nak share dengan ni semua. Ini apa yang aku tak dapat lupa. So selepas urusan tu, kami pun bergerak lah keluar daripada NRA, nak pergi balik perjalanan. Selesai semua tu, bila ni apa semua, keluar lah. Waktu tu tak salah aku dalam pukul 10.30, 10.45 macam tu. Kami tak berhenti lama lah dekat NRR tu, sebab just makan, pergi tandas macam tu je. So keluar je simpak NRR tu, aku pun ride santai balik macam biasa. Tak sampai 10 minit, itu yang apa aku agak lah. Aku rasa motor aku tiba-tiba macam terangkat tayar depan. Tahu macam wheelie tu kan, motor terangkat macam tu kan. So then aku melayang. Aku rasa aku melayang, macam naik macam ni dan aku melayang. Memang waktu aku melayang tu, aku rasa macam sejuk berangin je waktu tu. Mata aku waktu tengah melambung tu, kayaknya aku kat udara tu, memang aku terbuka ria mata aku. Tapi dalam masa sama aku keliru. Aku melayang tu bang. Kenapa aku keliru lah macam tu lah. Dan sebelum badan aku hempap atas tanah, atas jalan, waktu tu mata aku dah tutup. Akhirnya waktu tu hempap apa semua tu, memang aku tak sedar. Bila aku dah jatuh balik, badan aku dah jatuh balik ke tanah tu, memang aku tak sedar. Memang last aku ingat waktu sebelum kejadian tu, memang aku rasa macam aku tiba-tiba melayang je. Rasa sejuk dan nak jatuh tu, mata aku tertutup. Yang tu yang last aku ingat.